selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan, salam satu Malaysia. Oh, satu Malaysia ada lagi ke satu Malaysia sekarang ni kan? Selamat malam Ezal Putra, terima kasih. Dinesh Bob, hi bro, hi, apa khabar? Mohon maaf lah tadi kita testing je saya punya live tadi. Dah nampak ada logo. Siapa yang tengok live saya sekarang ni, kalau pasal ada logo Bina Negara kat atas ni. So kita dah ada logo kita, Alhamdulillah. Terima kasih. No sound. No sound. Tak ada sound ke? Tolong check kalau ada sound. Check ada sound tak? Ada sound. Okey, terima kasih. You tak on you punya phone, memanglah sound tak ada. Okey, hi daripada Muar, MK Raven. Terima kasih. Haziq Aziz. Andy Chong, salam dari Dungun. Terima kasih. Chong Lim, terima kasih. Hadijah Hasim. Salam mahal hijrah. Pertama sekali saya ucapkan selamat menyambut tahun baru kepada rakan-rakan umat Islam yang menyambut tahun baru pada hari ini, insya-Allah. Terima kasih juga kerana bersama dengan kita. Terima kasih Fini, terima kasih Rakesh, Mega Juta, Azizah Martono dari PD. Terima kasih juga. Terima kasih Gingerbread. Waalaikumsalam. Reformasi daripada KL. Terima kasih. Nasharuddin. Terima kasih dari Seremban. Ngap Sayot, Sabil Sabli. Clear Syangkir. Terima kasih Syangkir. Kim Wright. InsyaAllah. Dubai clear. InsyaAllah malam ini kita akan bercakap tentang beberapa cerita dan beberapa peristiwa berkenaan dengan peristiwa yang berlaku di tanah air kita. Pertama sekali saya nak bercerita tentang bercerita tentang pilihan raya di negeri Sabah yang akan berlaku tidak lama lagi, dan juga perjalanan saya ke negeri Sabah bagi tour saya di Sabah, di mana saya akan bertour di Tuaran, saya akan tour di Putatan, saya juga tour di area Labuan. Walaupun Labuan tak ada pilihan raya lah, tapi Labuan ni saya pergi sebab dia kira sahabat-sahabat kita, so kita pergilah, halang dah pergi kan. Kemudian insya-Allah saya juga akan pergi ke Beaufort. Tapi Beaufort ni saya tengah atur dulu sama ada jadual waktunya kena atau tidak dengan masa saya di sana, sebab saya tak lama di sana, dan saya akan bersama dengan rakan-rakan saya travel di sana, insya-Allah. Membujur lalu memilintang patah. Terima kasih. Melaka masuk. Terima kasih Hamka Shoaib. Salam dari Kuching, Sarawak, Amerika. Terima kasih. Sound poor is, my sound is poor. Kuat sikit. Ni dah kuat dah ni. Mana boleh kuat lagi? Negara. Okey, berita panas. Boleh dengar ke? Sound okey ke? Cuba test sound. Sound okey? Okey, terima kasih. Kadang saya punya mikrofon ni, biasalah kan, mikrofon murah, nak buat macam mana. Okey, salam informasi dari Santubong. Santubong pun ada. Pasir Mas clear sangat-sangat. Terima kasih. Salam Al Hijrah. USJ Subang, lawan tetap lawan. Salam informasi. Okey. Pertama sekali saya nak ceritakan kepada rakan-rakan bahawa daripada segi Sabah kali ini nampaknya kita telah clear, iaitu warisan hendak bertanding menggunakan tiket lambang sendiri sebagaimana yang berlaku pada PRU yang lepas, dan juga mereka akan bertanding di banyak kawasan seperti mana yang kita berlaku juga di dalam PRU yang lepas. Cuma bezanya adalah kali ini di PRU yang lepas ada di pertandingan itu berlangsung sebanyak 60 kerusi DUN, berbanding kali ini lebih kurang dalam 73 kerusi DUN. Air saya tak ada ke? Tolong air satu. Terima kasih. Tea please. Thank you. 73 kerusi. Jadi pada pilihan raya yang lepas, pertandingan sebanyak 60 kerusi itu menyebabkan keadilan hanya bertanding lebih kurang 8 kerusi dan menang 2 kerusi. So daripada itu dia macam kira satu benda yang okeylah, tak apalah. Pada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebab masa itu kita fokus kepada Semenanjung dan kita tak banyak resources untuk disalurkan kepada Sabah dan Sarawak. Tapi kali ini berbeza sikit kerana Sabah, pilihan raya negeri Sabah ni berlaku dengan sendiri secara berasingan. Disebabkan dia berlaku secara berasingan, maka dengan itu daripada segi resources, orang, pertolongan dan sebagainya, dia bukan jadi satu masalah yang besar. Dan oleh kerana itu juga kita demand kerusi yang lebih lagi. So daripada 73 kerusi itu, kita sekurang-kurangnya memohon kalau boleh 20 ke 30 kerusi dalam keadaan tersebut. Namun begitu, kita faham juga itu bergantung kepada prerogatif. Dia tidak ada istilah autonomi, ada istilah prerogatif, terpulang kepada rundingan dan tata cara rundingan pihak-pihak yang ingin bertanding. Nak mengatakan bahawa kita ni tak mampu untuk bertanding di Sabah, terima kasih.
juga tak boleh nak dikatakan, tak boleh nak kata macam tu. Sebab apa? Kalau kita kata tidak ada kemampuan, Parti Keadilan Rakyat ni dah ada selama 20 tahun. 20 tahun di dalam negara ini, lebih 20 tahun dalam negara ini, dan kita pun telah menunjukkan kebolehan kita memenangi pilihan raya umum yang lepas, walaupun lepas tu jatuh ke tangan si Kitol dan pengkhianat-pengkhianatnya. Tak apalah, yang itu cerita lain. Namun begitu, hari ini satu benda yang agak menarik apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyatakan pendirian beliau bahawa pertandingan kali ini akan dilakukan dia akan diberlaku dan dia akan dilakukan kita akan menggunakan logo Parti Keadilan Rakyat dan bukannya menggunakan logo Parti Warisan. Dan ini merupakan satu langkah yang bijak dan betul sebenarnya, kerana at the end of the day kita kena faham bahawa logo Parti Keadilan Rakyat ini tak boleh tenggelam di Sabah. Kita kena tahu logo Parti Keadilan Rakyat ini tak boleh ditenggelam di Sabah, dan kita kena faham situasi politik ini dinamik dan berbeza-beza. Dan kita kena tahu daripada segi sokongan sendiri, Syafiee Apdal pun dan Parti Warisan pun sebenarnya dia tak adalah terlalu solid dengan Pakatan Harapan, tetapi tak adalah saya kata dia tidak menyokong Pakatan Harapan. Cuma dia masih lagi dalam keadaan loose coalition. Malah daripada dulu lagi loose coalition, dan sokongan dia masih lagi kepada Tun Mahathir. Namun begitu, dalam masa yang sama, yang paling penting bukannya nak menentang Warisan, tetapi untuk kita bekerjasama bagi memastikan UMNO dan juga yang sekutu-sekutunya tidak menang sekali lagi di Sabah. Itu yang paling utama sebenarnya. Jadi bagi saya itu adalah satu keputusan yang bijak, dan insya-Allah saya akan pergi ke sana lebih awal kerana saya terpaksa ada urusan-urusan penting yang berlaku pada hari pilihan raya nanti. Kita tengok, kalau sempat saya akan pergi pada hari pilihan raya. Kalau tak sempat, sekurang-kurangnya saya dah tunaikan tanggungjawab saya dalam peringkat awal. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, macam saya kata, every night saya live. Malam tadi dan malam lepas saya tak live, tapi malam ni saya live. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon tak banyak, kalau boleh share saya punya live, bagi tahu kawan-kawan, share di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Okey, sebelum saya pergi kepada berita hangat kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan Raja Goyang. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan bahawa dinner Bina Negara kita akan berlangsung pada 3 hari bulan 10 2020. Saya ada sertakan promosi dia di dalam page saya, dan dinner tersebut kita ada jual table terutama untuk kita mengumpul dana bagi Bina Negara. Dan insya-Allah dinner tersebut akan berlangsung di Bangi Avenue, dan sesiapa yang berminat untuk membeli table daripada RM2,000, RM5,000, RM20,000 dan RM50,000, maka boleh terus menghubungi saya, PM saya personally, ataupun boleh pergi ke page kita, ke website kita binanegara.org. Dalam tu dia ada table untuk kita jual. Ataupun kalau berminat boleh terus hubungi saya, dan antara pimpinan yang kita jemput selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin Kak Wan yang itu ada antara salah seorang atau mungkin kedua-duanya, dan juga Menteri Besar Negeri Sembilan dan beberapa pimpinan-pimpinan lain seperti YB yang kita akan jemput datang pada hari tersebut. Tetapi pimpinan daripada Parti Keadilan memang kita jemput Datuk Seri Anwar Ibrahim datang insya-Allah pada 3 hari bulan 10, iaitu selepas pilihan raya negeri Sabah. Yang mana pada ketika itu agak menarik pilihan raya negeri Sabah ni, kerana dia adalah penentuan. Kita tak boleh kata UMNO tak boleh kalah. Kita jangan sekali-kali berada dalam keadaan terlalu selesa. So siapa yang berminat untuk nak membeli table tersebut boleh terus menghubungi saya secara personal, boleh terus masuk ke dalam page saya ataupun pergi inbox saya di dalam personal. Okey. Berkenaan dengan peristiwa yang berlaku Pejuang. Saya lupa nak komen pasal Pejuang. Parti baru yang ditubuhkan oleh Tun Mahathir sudah pun ditubuhkan, tetapi belum lagi dikatakan mendapat kelulusan sebenarnya. Jadi menarik juga untuk kita tunggu. Dia menggunakan logo huruf PA. Huruf PA tu jadikan Pejuang, huruf PA jadi Pejuang. Tapi ada yang mengatakan Pejuang Tanah Air Petai. Pejuang Tanah Air Petai. Terima kasih saudara sahabat saya ni. Dia nak ambil gambar saya. Selfie lah. Terima kasih kepada yang ni. So petai, pejuang tu dia nak jadi petai pula kan. Pejuang Tanah Air jadi petai lah. Funny lah. Tapi bagi saya macam ni. Ada yang mengatakan sekarang ni Melayu berpecah kerana banyak sangat parti. Bagi saya kita ni banyak parti daripada dulu lagi. Sebab Melayu ni kekuatan kita adalah politik. So kita tak boleh kata Melayu berpecah. Sebenarnya berbeza pendapat itu adalah suatu yang murni, suatu yang baik kalau kita tahu macam mana nak meraihkan perbezaan pendapat tersebut. Permasalahannya apabila kita menggunakan perbezaan tersebut bagi tujuan tindas menindas, kutuk mengutuk, bagi tujuan untuk kita nak menjatuhkan orang lain. Itu yang menjadi permasalahan. Perbezaan pendapat dan juga perbezaan parti itu, ideologi itu berbeza. Dah daripada dulu. Kalau tak adalah UMNO, lepas tu ada PAS, lepas tu ada Berjasa, lepas tu ada HAMIM, lepas tu ada Parti Keadilan, lepas
lepas tu ada DAP. DAP pun ada orang Melayu kan. Jadi kalau kita tengok perbezaan pendapat itu biasa dan itu adalah normal. Yang paling penting how we manage the differences. Jadi dinamika kepada politik kita ini sebenarnya membawakan kita kepada satu anjakan yang lebih baik. Jadi di samping kita, saya tak boleh kata kita tak matang dalam berpolitik. Politik kita semakin matang kerana apa? Kerana kita semakin bijak. Terutama bila mengenali permainan-permainan kotor politician ini. Tadi ada seorang bercakap dengan saya, dia kata berkenaan dengan politik. Dia kata politik ni is something dirty. Bagi saya macam ni, dia sebenarnya politik is indifference. Maksudnya it's just a tool macam pensel ni. Dia macam pensel ni, tak ada beza. Beza dia adalah siapa yang menggunakan pensel ini. Kalau kita gunakan pensel ini untuk kita tulis wasiat, untuk kita tulis surat yang membawa kebaikan, dia jadi baik. Kalau kita guna pensel ini untuk nak tulis surat layang, surat fitnah, dia akan jadi jahat. Tetapi bukan pensel ini yang jahat, tetapi bagaimana kita menggunakan pensel tersebut. Sama juga dengan politik sebenarnya. Politik indifference. Dia bukan adakah politik itu jahat, adakah politik itu baik. Macam mana kita menggunakan politik itu, ke arah mana kita akan menggunakan politik itu. Because politik adalah tentang cara govern. Bagaimana cara kita mentadbir. Bagaimana cara kita mengurus tadbirkan satu negara. Jadi kalau cara tadbir itu baik, contohnya di Scandinavian country, Finland, Singapore dan sebagainya, negara itu negara yang baik, pentadbiran dia baik, maka manfaat dia kepada rakyat itu adalah baik. Kan, keutamaan dia kepada rakyat itu menjadikan rakyat itu lebih baik. Tetapi kalau kita tak gunakan dengan baik, maka dia takkan jadi baik. Saya bagi contoh di negeri Selangor umpamanya. Saya negeri-negeri lain banyak juga ditadbir oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Tetapi bagi saya nampak ni, saya bagi contoh negeri Selangor ni sebab saya nampak antara exco yang banyak memberi bantuan kepada rakyat adalah YB Roziah. Kan? Kenapa saya katakan demikian? Kerana banyak program-program dia menyentuh tentang rakyat. Dan saya berjumpa dengan beberapa rakan di negeri lain, dia kata tak pernah ada di negeri dia buat program yang sebegini. Contohnya tentang memberi bantuan kepada usahawan-usahawan tempatan, memberi tunjuk ajar, memberi kursus, dan kursus itu dibayar dalam keadaan kadar yang murah. Atas tujuan apa? Untuk rakyat orang bawahan itu dapat merasa ilmu yang nilaian dia mungkin kat luar ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan ringgit yang mungkin dia tak mampu kalau sekiranya nak pergi kursus-kursus tersebut. Dan bagi saya, untuk negeri-negeri seperti contohnya Sabah dan Sarawak, benda ini adalah terlalu jarang berlaku, dan kalau berlaku pun dia berkisar di kalangan-kalangan kroni mereka saja. Jadi benda ini sepatutnya antara benda yang kita kena replicate, kita guna-guna contoh yang baik yang kita boleh adopt sebenarnya. Kalau bagi saya lah, tolonglah negeri-negeri lain yang mana yang sekarang ni mentadbir, pergi buat lawatan ke negeri Selangor, tengok exco desa YB Roziah. Ni bukan kita nak jack YB Roziah, tapi dia punya program yang dibuat itu sebenarnya terus menyentuh penduduk-penduduk desa dan bagus sebenarnya, terutama mereka yang tak mampu pergi ke kursus-kursus yang mahal. Bagi saya dia something yang sangat-sangat relevan, sangat-sangat bagus. Okey, itu merupakan kritikan saranan saya, InsyaAllah. Okey, kita move on kepada topik hangat kita pada malam ini. Topik terakhir iaitu berkenaan dengan keterangan seorang dinamakan sebagai Aidil Azim bin Abu Adam. Aidil Azim ni telah viral beberapa hari yang lepas atau minggu lepas berkenaan dengan SD beliau, Statutory Declaration atau akuan berkanun beliau, berkenaan mengatakan bahawa beliau telah dilewat oleh seorang yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2013. Panjanglah dia punya SD tu, saya baca SD tu. Saya kata bila selepas saya baca tu, dia kata dibuat pemeriksaan hospital, dia kata pada tahun 2013. Yang peliknya, kalau kau kena liwat, kenapa kau nak buat pemeriksaan hospital? Lepas itu kau ajak pula kawan kau kena liwat, bayar RM300. Itu merupakan satu kepelikan yang sangat bagi saya sangat memalukan lah. Itu yang pertama. Kedua, benda ini berlaku 2013. Kenapa benda yang berlaku 2013, 2020 baru kau nak buat SD? Jadi dia macam satu benda yang sangat pelik. Dia kata dia berlaku 2013 tetapi 2020 7 tahun kemudian baru nak buat statutory declaration mengatakan benda itu berlaku. Satu lagi dia mengatakan bahawa peristiwa itu berlaku di Pines Hotel di Pulau Pinang. Now, kawan saya yang duduk di Batu Feringgi duduk di Batu Feringgi Pulau Pinang, dia mengatakan dalam SD itu berlaku di tingkat 5 hotel tersebut. Kawan saya yang duduk di Batu Feringgi yang dah duduk situ daripada kecil mengatakan hotel itu ada 3 tingkat je.
Macam mana boleh berlaku di tingkat 5 sedangkan hotel tu ada tingkat? Melainkan dia boleh duduk kat kayangan lah. Ini kawan saya cakap, saya pergi cek online juga. Saya tengok betul hotel tu ada 3 tingkat. Tak tahulah kalau 2013 hotel tu tiba-tiba jadi 5 tingkat, lepas tu sekarang ni jadi 3 tingkat balik. Tak tahulah kan? Tapi itulah yang berlaku sekarang ini. So, dan benda ini jadi viral. Oh, sekarang ini Anwar Ibrahim sekarang, Anwar Ibrahim tu dan sebagainya. Tiba-tiba, semalam, ada seseorang mengantar kepada saya, dia kata satu screenshot berkenaan dengan kenyataan saudara Aidil Azim bahawa beliau sebenarnya dipaksa ataupun bukan dipaksa tetapi diberi dengan tawaran tertentu untuk dia membuat laporan laporan SD tersebut ke terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian saya macam bila saya dapat laporan tersebut, dia kata saya kena cek kesahihan. Saya cek kesahihan, akhirnya saya jumpa dan boleh mengatakan, benar-benar mengatakan laporan itu benar-benar wujud dan laporan itu ada, dan saya akan membacakan laporan tersebut pada malam ini berdasarkan apa yang online. Jadi jangan dakwa saya sebab benda ini dah viral, dan saya baca apa yang ada online saja. Saya baca, saya Aidil Azim bin Abdul Adam ingin membuat saya berada di rumah seperti alamat berikut di Ceras. Saya telah menerima WhatsApp berupa hantaran artikel blog Malaysia Today. Dimaklumkan oleh abang saya iaitu A. Azari Abu Adam pada jam 10 pagi. Saya telah membuka artikel tersebut. Adalah dari blog Malaysia Today bertarikh 15 Ogos 2020, 5 hari lepas lah. Dengan Aidil Azim aka di mana dalam bertarikh 15 Ogos Anwar Ibrahim dengan Aidil Azim aka Raja Goyang. Saya telah membaca artikel tersebut dan saya telah dipengaruhi dan saya melihat terdapat 3 dokumen yang berupa akuan bersumpah berkaitan saya dilewat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2013 sebanyak 4 kali. Akuan bersumpah ini telah dibuat oleh saya kerana saya telah dipengaruhi oleh untuk membuat akuan bersumpah tersebut oleh penama Datuk Seri Ramesh Rao Krishnan Naidoo. Okey. Juga seorang ahli Barisan Nasional. Ini saya boleh kata. Beliau adalah ahli Barisan Nasional. Cari Google nama dia, Datuk Seri Ramesh Rao, R-A-O, Krishna, K-R-S-H-N-A, Naidoo. Beliau memaklumkan kepada saya memperolehi habuan atau pampasan sekiranya akuan tersebut ditujukan dan diuruskan oleh beliau. Maksudnya kalau dibuat SD tersebut, dan diuruskan oleh beliau kepada Datuk Seri Azmin Ali. Maksudnya saya ulang balik. Beliau memaklumkan kepada saya memperoleh habuan atau papasan. Maksudnya dia akan dibayar. Sekiranya akuan tersebut ditunjukkan dan diuruskan oleh beliau kepada YB Datuk Azmin Ali. Maksudnya Sri Ramesh ni dia kata dia suruh si Aidil ni buat laporan SD dan nanti dia akan bagi SD tu kepada Azmin, nanti Azmin akan buat bayaran kepada dia. Oleh itu, saya percaya akan kata-katanya yang menyebabkan saya bersetuju untuk melakukan akuan bersumpah tersebut. Selain daripada itu, penama di atas juga telah mengarahkan saya untuk membuat satu medical report palsu secara backdated di Hospital Tawakal. Number one, kalau sekiranya anda diliwat atau dirogol, tak boleh di hospital swasta. Kena pergi ke hospital kerajaan. Bijak sikit. Okey? Tetapi saya enggan membuat demikian, merujuk kepada isi kandungan akuan bersumpah tersebut. Akuan bersumpah itu kemudiannya telah diserahkan kepada Datuk Seri Ramesh Rao Krishnan Naidoo. Ketika itu, satu perjumpaan telah dilakukan di sebuah restoran mamak di belakang Kelana Jaya Medical Center. Pada ketika itu, Ramesh Rao telah memaklumkan kepada saya sekiranya mendapat habuan dan pampasan dari YB Azmin Ali kelak. Pada 15 hari bulan 8, 2020, terbitan artikel ini telah disebarkan oleh Raja Petra Kamarudin kerana saya yakin bahawa Ramesh telah menghantar akuan bersumpah tersebut kepada Raja Petra, iaitu pengendali blog Malaysia Today. Selama ini, perkara ini tidak diketahui oleh sesiapa pun sehinggalah pada hari ini saya telah diperalat dan dipergunakan oleh Datuk Seri Ramesh Rao dengan melakukan penyebaran berita berunsur lucah di media sosial ke atas saya sehingga menyebabkan segala maruah saya dan seluruh ahli keluarga saya tercemar dan telah menyebabkan saya telah diganggu oleh pelbagai pihak media sehingga menyebabkan saya terganggu secara emosi dan tertekan. Tujuan laporan ini adalah untuk mengambil tindakan ke atas Datuk Seri Ramesh Rao dan Raja Petra yang telah menyebarkan berita berunsur lucah tersebut di media sosial. Sekian laporan saya. Now, komen terhadap laporan ini. Ada yang mengatakan, you see is
Dia buat laporan ini tak pernah menafikan pun bahawa dia tidak diliwat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang pertama. Dan dia tak buat laporan ni terhadap Azmin Ali. Jadi dua-dua ni dia kata Azmin Ali tak bersalah dah dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersalah lah kerana dia tak pernah menafikan pun dia tak liwat. Okey, yang pertama saya nak jawab yang Azmin Ali ni dulu. Pertama, dia dikatakan oleh Ramesh Rao bahawa Azmin Ali akan membayar. Maksudnya dia bukan Azmin Ali cakap dengan dia. Ramesh ni cakap dengan dia. So bila Ramesh cakap dengan dia bukan boleh buat laporan terhadap Azmin Ali. Dia kena buat laporan terhadap Ramesh Rao. Kalau Ramesh Rao dibicarakan, Ramesh Rao nak defend himself, maka dia kena buat laporan bahawa Azmin yang telah mengarahkan dia. Yang tu di antara Ramesh dengan Azmin. So kita kena clear benda tu. Kita kena clear partis dalam peristiwa ini. Sebab itu dia buat laporan terhadap Raja Petra dan Ramesh Rao, bukan Azmin Ali. Kerana apa? Dia tak dengar daripada Azmin Ali. Dia dengar Ramesh mengatakan Azmin Ali cakap. So ini dia panggil cakap dengar atau dalam undang-undang dia hearsay. So hearsay ni tak boleh nak pakai. So kalau sekiranya Ramesh Rao nak implicatekan Azmin, maka Ramesh Rao yang kena buat laporan tersebut. Itu yang pertama. Kedua, dia tidak menafikan liwat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia nak nafikan liwat. Kenapa? Sebab pertama sekali, dia sendiri mengatakan bahawa dia menerima sogokan untuk mengadakan SD tersebut. Jadi tak perlu dia nak menafikan kerana kalau SD itu pun palsu, benda itu di atas pampasan ataupun atas tawaran tertentu. Kemudian dia enggan membuat laporan kesihatan di medical center, maka itu kita boleh katakan bahawa liwat itu tidak berlaku in the first place. Hanya kerana dia tak perlu menafikan pun kerana SD yang kononnya menjadi foundation kepada dia punya laporan tersebut sekarang ini telah pun dia nafikan sebagai benar kerana dia telah mendapat sesuatu di atas nak buat SD tersebut. Dan sekarang ini kalau sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu lagi pengakuan SD mengatakan ataupun tak buat pengakuan mengatakan benda ini tak benar saja, maka dia boleh ditahan. Dia boleh ditahan kerana membuat akuan bersumpah palsu di bawah akta akuan bersumpah lah. Kerana dia telah membuat satu akuan bersumpah, bermain-main dengan undang-undang seolah-olah benda ini boleh diperkotak-katikkan. Kita kata macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Bila you dah start mula ada seseorang yang bercerita kepada saya lah bahawa dia mendengar bahawa rancangan untuk nak mengenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sedang dan sudah pun dilakukan. Ini merupakan liwat yang keempat yang tak berjaya. Satu tak bersalah, dua masuk penjara tapi berbuat pembunuhan, ketiga tak berjaya iaitu Yusof Router. Yang ini keempat. Selepas ini tuan-tuan dan puan-puan jangan terkejut ada yang kelima. Kerana apa? Ini merupakan permainan dan plan mereka untuk mengenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa mereka? Saya boleh sebut beberapa nama di bawah. Tapi saya tak nak sebut, benda itu nanti jadi fitnah. Tapi saya tahu beberapa nama dan parti mana yang bertanggungjawab. Namun saya boleh katakan macam inilah. Okay? Saya boleh katakan macam ni. Kembali kepada conscious kita sebagai rakyat Malaysia. Yang nak buat fitnah ni, dia tak ada conscious dah. Dalam jiwa dia tu, dia kalau kita kata hitam daripada pehisap rokok tegar punya paru-paru. Sebab apa? Dalam jiwa dia tu dah tak ada lagi rasa bersalah. Kalau songlap duit, rasuah dan sebagainya, benda tu bagi dia tak ada masalah. Apatah lagi nak buat fitnah. Dia tak ada masalah. Tetapi yang jiwa raga bersih kini kita ni, tuan-tuan dan perempuan yang menonton saya ni, seramai 5,100 orang ni, kita punya conscious kita masih bersih. Jiwa kita masih bersih. Pemikiran kita masih bersih. Kalau terima berita macam ni tuan-tuan dan perempuan, agak akal kita boleh fikirlah. Bodohnya manusia ni nak mengulang balik cerita yang sama. Bodoh punya manusia ni nak mengulang balik cerita. Sebab apa nak kenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kes rasuah, kepada kes salah guna kuasa, kepada kes kronism dan sebagainya. Dia tak boleh. So akhirnya dia main lagi permainan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sama-sama kita berdoa, ya Allah, laknatlah makhluk-makhluk ini. Semoga mereka dilaknat dengan sebenar-benar laknat. InsyaAllah. Kita laknat mereka. Kerana apa? Sebab perbuatan mereka inilah yang menghancurkan negara, yang merosakkan nama baik politik. Mereka ini menggunakan benda-benda sebegini, digunakan pembunuhan, dia ugut, dia buat report polis, dan saya kena report polis. So what? You nak report polis saya? Report lah. Kan? Kerana apa? Ini merupakan benda-benda yang mana saya boleh katakan antara natijah kepada bila kita nak menentang, nak buat perubahan kepada negara yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan,
Kita rakyat Malaysia ni tak nak dengar lah benda-benda ni semua. Kita nak tahu esok nak makan apa je. Bisnes kita boleh jalan ke tidak? Esok aku kerja boleh masuk ke tidak? Kita fikir tu je. Tapi bila pemain-pemain jahat dan kotor sebegini, kan, Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap dengan saya personally hari tu, kita nak move on, majukan negara. Kita dah jadi pembangkang, let's become a good pembangkang. Dah, forget about talking nak jadi kerajaan Nabi Madad Raya. Tak, let's become a good pembangkang, jadikan negara ini negara lebih baik. Let's focus on that. Let's focus on that. Tapi kita duk dimainkan dengan isu ni, dimainkan dengan isu, kita tak boleh nak bergerak ke depan. Akhirnya kerja kita nak buat tak jadi kerja. Kerja kita nak buat tak jadi kerja sebab apa? Sebab duk main benda-benda macam ni. Sebab itu tuan-tuan dan puan saya kata, insya-Allah. Seperti saya kata tadi, kita gerakkan gerakan baru. Tim bina negara saya gerakkan. Saya akan bergerak ke Sabah nanti, saya akan bergerak nanti di Sarawak. Insya-Allah kita buat dinner kita. Apa tujuan tersebut? Tujuannya adalah untuk kita nak bina balik negara kita ke arah negara yang lebih baik, insya-Allah. Terima kasih kepada yang menonton saya pada malam ini dan saya berharap apa yang saya ungkapkan ini boleh sebarkan, viralkan, bagi tahu. Saya nampak media tak pick up. Media salahkan seolah Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi bersalah. Tak. Saya boleh nyatakan, saya dah baca tadi, dengar balik apa yang saya baca. Bahawa sebenarnya dia sudah mengaku, dia terima rasuah, dia terima pampasan untuk nak buat SD ni dan SD itu adalah palsu sehingga kan dia tak berani nak buat medical report. Kerana apa? Dia tahu medical report itu tak benar. Benda ni tak benar. At least saya boleh kata Aidil Azim still ada conscious untuk tak nak terima benda ini, tapi desperate man, dalam keadaan yang desperate ni, dia sanggup buat apa saja. One thing saya boleh kata kepada Aidil, saya kesian kepada kamu. Sebagai manusia kepada manusia, saya kesian kepada kamu. Cuma jangan apa-apakan dia lah kalau jumpa dia nanti, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya pada malam ini. Terima kasih kerana menonton. Seperti biasa, dinner table saya, binanegara.org. PM, inbox kalau berminat untuk membeli. InsyaAllah sebarkan kepada rakan-rakan. Kita jumpa di Bangi Avenue. Saya berada di sana untuk live pada 3 hari bulan 10, 2020. Website saya binanegara.org. InsyaAllah pergi ke website saya atau inbox saya personally untuk dinner table tersebut. Kita ada pelbagai aktiviti dan sebagainya dan kita akan guna duit itu untuk kita nak menggerakkan kita punya bina negara kita, insyaAllah. Sekian saja daripada saya. Selamat malam, selamat menonton, selamat beristirahat. Harap dapat tidur dengan lena. Yang penting, sebagaimana yang saya selalu sebut, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.